Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan pada hadirin dan hadirat sekalian. Saya Ahmad Zulfikar bin Ahmad Izzal Effendi, merangkap pengerusi Kelab Rakan Siswa Yadin Politeknik Purisen selaku moderator anda pada malam ini. Bagi menghormati majlis, saya diminta anda semua untuk mute dan anda digalakkan untuk membuka video untuk buka kamera sama-sama kita ketika program ini berlangsung. So seterusnya saya ingin berjemput saudara Muhammad Fawaz bin Nordin untuk mengetahui bacaan doa. Dipersilakan. Mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi yang nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah penjaga majlis pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal-Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bacaan doa sebentar tadi. InsyaAllah pada program kita pada malam ini kita akan mengupas sedikit dan sebanyak mengenai tentang isu Palestin, tangisan yang tidak bernoktah. Sebelum kita beralih ke tajuk kita pada malam ini, saya nak memperkenalkan terlebih dahulu ahli panel kita yang akan bersama dengan kita pada malam ini insyaAllah. So, ahli panel kita ini nama dia Ustaz Muhammad Idris bin Muhammad Yusof, merupakan penolong pengarah bahagian kepimpinan muda Yadin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Saya nak terima kasih pada Ustaz sebab sudi menerima undangan kami untuk menjadi panel pada malam ini. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. So saya sebelum kita nak ke soalan-soalan yang saya nak tanya pada Ustaz dululah. Okey. Sebab baru-baru ni berlaku satu Hello, okey. Dengar tak soalan saya? Okey, boleh ulang sekali lagi? Mungkin berat sikit internet saya tadi, so saya buang background insya-Allah. Okey, boleh ulang sekali lagi Saya saya kot tu Ustaz. Okey. Okey. Soalan saya macam baru-baru ni pada malam ke-10 malam terakhir malam Lailatul Qadar tu berlaku serangan Israel terhadap rakyat Palestin. So saya ingin tanya pada Ustaz lah perasaan Ustaz ketika itu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih pada moderator juga merangkap pimpinan RSY
Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan daripada semua peringkat, sahabat-sahabat muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu secara maya pada malam ini. Jadi insya-Allah membincang tentang isu perkara yang penting berkaitan dengan isu umat Islam, iaitu saudara-saudara kita dan juga tanah umat Islam, iaitu di Palestin. Jadi kembali kepada soalan moderator tadi sebagai permulaan. Jadi soalan simple kita jawab simple dulu sebagai mukadimah ya moderator. Jadi perasaan pasti dan pasti kita berasa sedih dengan apa yang berlaku, insiden yang berlaku di Palestin. Saya ingat lagi perasaan masa itu kebetulan di masjid semayang tarawih, di masjid tu sejadah tu kebetulan baru tukar warna merah tu, dan hampir-hampir sama dengan sejadah di Masjidil Aqsa. Sebab saya masih lagi terkenang beberapa tahun lepas Allah Ta'ala rezekikan saya sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi bila ada krisis tadi, memang menyebabkan rasa sedih. Jadi kalau ada lapik-lapik pun kita alihkan sejadah lain sebab menjiwai, merasai seolah-olah ia dekat dengan kita. Jadi pasti dan pasti keseluruhan umat Islam dalam bulan Ramadan pula, bulan yang sangat mulia. Tadi moderator sebut 10 akhir Ramadan yang sangat dekat hubungan kita dengan masjid, walaupun mungkin terhalang dengan PKP baru-baru ni, tapi bila ke masjid dengan suasana masjid saudara-saudara kita di Palestin, maka pasti dan pasti kita berasa sedih dengan perkara tersebut. Itu sebagai respon awal kepada soalan moderator tadi. Kembali pada moderator insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas permulaan jawapan tadi. Kalau kita dengar permulaan tadi, mungkin lagi semangatlah hadirin dan hadirat kita pada malam ini insya-Allah. So, tanpa melengahkan masa, saya ingin mulakan dulu dengan satu soalan pertama. Jadi kalau kita tengok pada negara Palestin ini sendiri kan, memang satu negara yang amat kita sayangi sekalian lah. Jadi saya ingin bertanya pada Ustaz soalan pertama dulu. Dari sudut sejarah Islam, apakah kepentingan yang ada di dalam bumi Palestin ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih moderator. Berkaitan dengan apa pentingnya Palestin kepada kita sebagai umat Islam. Ada banyak perkara yang boleh kita lihat di sini. Mungkin saya sentuh beberapa perkara dalam ruang yang terhad ini. Yang pertama sekali, apabila kita menyebut tentang Palestin, Baitul Maqdis utamanya, maka pasti dan pasti ia adalah suatu tanah suci umat Islam. Dari sudut sejarahnya kita katakan bahawa ini adalah tanah suci umat Islam. Berbeza kita dengan kaum yang lain, bangsa yang lain dalam sejarah. Kerana mereka kadang-kadang beriman kepada Rasul, mereka hanya mengimani Rasul tertentu sahaja. Itu pun tak beriman pun. Kan? Berpura-pura beriman, bahkan mereka menentang Rasul tersebut. Mereka cuma mengiktiraf Rasul-Rasul tertentu sahaja. Contohnya, kalau kita lihat orang Yahudi sendiri, mereka kononnya memuliakan Nabi Musa. Pada masa yang sama mereka merendah-rendahkan Nabi Isa alaihi salam, merendah-rendahkan apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan daripada keturunan Bani Israel. Berbeza dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita mengimani kerasulan rasul-rasul yang lain. Ini pengiktirafan kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Nabi Muhammad, kita juga memuliakan Nabi Musa, kita juga memuliakan Nabi Isa, bahkan nabi-nabi yang lain. Berbeza dengan mereka. Jadi dari sudut sejarahnya kita katakan bahawa Baitul Maqdis, Palestin ialah bumi suci umat Islam. Bahkan di sana ada suatu masjid yang kita kata yang termulia, di antara yang termulia dalam pegangan kita sebagai umat Islam selepas Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, iaitu Masjidil Aqsa. Yang mana kita kata kelebihan orang yang mengerjakan di sana sehingga digandakan 500 kali ganda. Jadi bila sebut 500 kali ganda ini, orang bahas dekat mana yang 500 tu. Apakah di bawah kubah yang berwarna emas itu? Dulu pernah berlaku beberapa tahun lepas, saya ingat lagi masa saya sekolah menengah, viral mengatakan sebenarnya orang Yahudi sengaja nak mengalihkan perhatian kita pada Masjidil Aqsa. Itu bukanlah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ialah masjid yang kubah hijau gelap itu. Yang emas tu bukan.
Sedangkan sebenarnya bila sebut tentang Masjidil Aqsa ialah keseluruhan kompleks itu. Termasuklah kubah emas itu, termasuklah kubah yang di depan, kerana di dalam kawasan kompleks itu sebenarnya ada beberapa buah masjid. Jadi keseluruhan kompleks itu maka dapat ganjaran 500 kali ganda tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyebut tentang Masjidil Aqsa, maka kita teringat bahawa Masjidil Aqsa ialah kiblat pertama umat Islam. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa di Makkah, kita tahu bahawa Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Bahkan kemudiannya Nabi berhijrah ke Madinah dalam tempoh sekitar 16 ke 17 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat bila solat, maka mereka solat sebelum berlakunya peralihan kiblat umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, sebagaimana yang diturunkan ayat dalam suratul Baqarah awal muka surat yang pertama juzuk yang kedua, itu cerita tentang peralihan kiblat umat Islam. Kemudiannya kita lihat bahawa bumi Palestin, khususnya Masjidil Aqsa tadi, menjadi tempat transit bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi singgah di Masjidil Aqsa sebelum di Mi'rajkan menuju ke langit. Kemudiannya kita katakan bahawa bumi Palestin ini adalah bumi para anbiya. Bumi para anbiya, yang mana terdapat sejarah para nabi di situ, hatta nabi yang dihormati oleh pelbagai agama, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada sejarahnya. Dan kalau kita tengok dari sudut Nabi Ibrahim sendiri, ada sebuah masjid sebenarnya di Palestin, di Bandar Al-Khalil ataupun hari ini dikenali sebagai Hebron. Di Hebron itu ada sebuah masjid, masjid yang terketat sekuritinya di dunia. Selalunya orang kata Masjid Al-Aqsa, ada di pintu kita nak masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, percayalah sebenarnya Masjid Ibrahimi ialah masjid yang lebih ketat sekuritinya. Kalaulah kita kata Masjid Al-Aqsa tu ada Zionis yang menjaga dengan senjatanya di depan, nak masuk ke Masjid Ibrahimi ada kawat dan juga pagar, dan juga nak masuk ke situ di samping tentera Zionis tadi, dia ada tempat scan macam masuk airport tu. Dia scan macam masuk airport tu. Dia lebih ketat daripada Masjid Al-Aqsa. Dan apa yang berlaku di Masjid Ibrahimi dalam sejarahnya pada tahun 1994, pada bulan Ramadan, tengah solat subuh, saudara-saudara umat Islam kita sedang sujud. Ada pelampau Yahudi yang masuk dan juga telah membunuh saudara-saudara kita yang sedang solat subuh, sedang sujud solat subuh pada bulan Ramadan pada ketika itu. Yang menyebabkan puluhan umat Islam yang syahid pada ketika itu. Ratusan yang tercedera. Bermula daripada insiden itu sampai ke hari ini, masjid itu menjadi masjid yang kita kata sekuritinya sangat ketat, dikawal oleh pihak Yahudi. Kawasannya telah dibahagi dua. Ada ruangan untuk orang Islam, ada ruangan untuk orang Yahudi. Ruangan untuk orang Islam, itu saja ruang untuk kita. Itu pun nak masuk ke sana terhad. Lepas tu bila boleh masuk ke sana, kita akan jumpa bilangan orang Islam yang tak ramai. Boleh masuk ke sana. Sedangkan kawasan Yahudi yang telah mereka jaga, mereka boleh masuk bila-bila masuk. Mereka boleh masuk pula kawasan kita, kawasan orang Islam. Orang Islam tak boleh masuk kawasan yang telah digazetkan untuk mereka. Di sana terdapat yang dikatakan makam Ibrahim. Kalau kita tengok makam Ibrahim tu dia ada dua side. Side yang sebelah kita sebagai orang Islam, ada side orang Yahudi tapi diletakkan cermin kalis peluru di hadapannya. Dan juga dikatakan di sana ada makam Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ishaq dan juga isterinya. Nabi Yaqub. Dan juga dikatakan Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu alam. Ini cerita di sana ada sejarah. Sejarah berkaitan dengan para Nabi. Dan ruang sedikit saya minta pada moderator, kalau kita nak katakan Yahudi ni, Bani Israel ini, mereka nak masuk ke tanah mereka. Dalam sejarah Bani Israel, hatta mereka kata mereka mengikut Nabi Musa, tetapi semasa Nabi Musa alaihi salam menjadi Rasul, mereka ialah kaum yang sangat ingkar. Saya buat satu contoh. Kalau sahabat-sahabat sekalian membuka surah Al-Ma'idah, bermula dengan ayat yang ke-20, ada satu peristiwa cerita tentang Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Satu ketika
Nabi Musa alaihi salam pernah mengajak Bani Israel, kan? Jom kita masuk ke apa? Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci. Sebahagian tafsir menafsirkan tanah suci itu ialah Baitul Maqdis. Tetapi apa yang berlaku pada ketika itu, kelompok Yahudi, kelompok Bani Israel ini ingkar. Sehingga kan mereka mengatakan di sana ada kaum jabbarin, kaum yang besar-besar, yang gagah-gagah. Mereka tak nak masuk. Daripada 12 orang pemimpin suku Bani Israel, hanya 2 orang saja yang benar-benar taat. Lagi 10 tak boleh pakai. Mereka bagi alasan tak nak masuk ke sana begitu begini. Sampai peringkat kebiadaban mereka. Mereka mengatakan pada Nabi Musa alaihi salam supaya masuklah kamu bersama dengan Tuhan kamu. Kami nak tunggu di sini sahaja. Ini satu kata-kata yang sangat biadab daripada sejarah Bani Israel dalam kisah Nabi Musa AS, sehingga kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka tersesat di padang pasir pada ketika itu selama 40 tahun. Dan tempoh 40 tahun itu Okay, ada sikit kekangan daripada Ustaz Yusof tadi. Okay. Okey, masuk balik. Jadi saya kira cukup sekadar tu untuk soalan yang pertama. Kembali kepada moderator. Minta maaf masalah gangguan internet. Baik, tak apa Ustaz. Ikut saya, sebab start saya takut internet saya pula yang problem. Okay, terima kasih Ustaz atas huraian dan juga penerangan sebentar tadi. Banyak saya dapat daripada apa yang Ustaz terangkan tadi. Tanah suci umat Islam antaranya Masjidil Aqsa, kiblat pertama, peristiwa Isra Miraj, satu masjid yang jauh ketat oleh Israel. Masya Allah, saya pun baru tahu ini memang ilmu yang baru bagi saya. Baik, terima kasih Ustaz atas penerangan tadi. Jadi saya akan beralih ke soalan yang kedua. Okay, di tangan saya sekarang ni, kau nampak sini? Okay, ada peta. Ini merupakan peta tanah Palestin. Dari tahun 1947, kita dapat lihat di hitam ni tanah Palestin, dan putih ni tanah Israel. Kalau tengok 1947, tanah Palestin masih banyak, macam penuh lah. Dan kalau tengok pada tanah tahun 1947, setelah datang partition plan, ada partition plan, dia dijajah oleh Israel. Dan pada 8 tahun dan sehingga kini hanya tinggal sedikit ini saja, tanah Palestin ini. Jadi soalan saya, penaklukan tanah Palestin ni, Ustaz. Terima kasih kepada moderator. Kalau kita lihat bagaimana sejarah kemasukan bangsa Israel Zionis ini, kita fokus kepada Zionis ini. Yang kita tahu dalam sejarah mereka ini sebenarnya bila disebut tentang nombor-nombor tahun-tahun tadi, mereka datang dan masuk, cuba nak masuk ke Palestin. Poinnya ialah mereka sebenarnya telah lama berada di luar. Ada sejarah bagaimana mereka telah diusir dan berada di negara-negara tertentu, dan di negara-negara tertentu tadi juga mereka buat masalah. Sebab itu kita lihat berlaku peristiwa yang mereka suka canangkan, mereka kaitkan dengan peristiwa Holocaust. Bagaimana mereka kaitkan penindasan yang dibuat oleh Adolf Hitler contohnya. Jadi kita kata dijadikan alasan itu, kemudiannya mereka mencari suatu tempat dan kononnya mereka nak kembali ke tanah mereka katanya. Tapi kita kata mereka ini daripada British, mereka masuk sedikit demi sedikit sehinggalah kemudiannya sebagaimana yang ditunjukkan peta oleh moderator tadi, semakin luas dan baru-baru ini mereka cuba nak meluaskan lagi. Tapi alhamdulillah kita lihat berlaku kebangkitan di kalangan saudara-saudara kita sama ada di Palestin dan seluruh dunia. Moga-moga menjadi suatu inspirasi dan kebangkitan yang seterusnya insya-Allah. Apa yang boleh kita lihat?
banyak faktor yang membawa kepada peluasan peta tanah haram yang mereka akui ini, Israel itu. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, Israel yang kita maksudkan di sini ialah Zionis itu sendiri, bukanlah Israel dari sudut nama sejarahnya. Sebab kalau dari sudut nama sejarahnya sebagai selingan, Israel ini ialah nama lain bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Buktinya kalau kita lihat dalam surah Ali Imran, juzuk yang keempat, muka surat pertama itu, Allah ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an dan seterusnya lah. Kita saya nak berhenti pada Israel itu yang disebut tentang pada asalnya setiap makanan itu halal untuk Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya. Okay, kita akan tengok Israel itu dari sudut penafsirannya dalam tafsir ialah nama lain bagi Nabi Yaqub. Itu dari asal. Tetapi hari ini yang kita duk kutuk Israel itu lebih kepada fokus pada Zionis yang menjajah umat Islam itu. Dan peluasan itu berlaku sedikit demi sedikit dan akhirnya sehingga kan yang sedikit itu ialah tanah kita orang Islam. Jadi kenapa? Banyak faktor, tetapi mungkin yang saya nak sentuh 1-2 poin ini. Bagaimana kita lihat kesan besar apabila kejatuhan empayar umat Islam Turki Osmaniyah. Kita lihat bagaimana peluasan dari sudut sejarah. Setelah kewafatan Nabi SAW, kenabian itu, tugas Nabi kemudiannya diganti dengan tugas khalifah yang dimulai daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan diteruskan beberapa generasi golongan khalifah yang kemudiannya berakhir dengan Khalifah Turki Utsmaniyah itu. Dan kita lihat bermula daripada itu sedikit demi sedikit. Walaupun sebenarnya dah sebelum itu bibit-bibit yang membawa kepada keruntuhan empayar yang kemudiannya menyebabkan kelemahan kekuasaan umat Islam itu sendiri. Kita lihat bagaimana negara-negara umat Islam dipecah-pecahkan, diblokkan dengan sempadan kenegaraan. Bukan hanya sekadar itu, bagaimana musuh-musuh Islam termasuklah kita kata peranan daripada Yahudi itu sendiri yang telah meniupkan api persempadanan sama ada negara ataupun bangsa. Sehingga akhirnya kita lihat hatta negara-negara Arab yang berada di sekitar Palestin pun tidak merasai hubungan saudara yang ditindas di negara kecil itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila negara-negara umat Islam terpecah dan juga disempadankan, kesan besarnya apa yang kita lihat, umat Islam di seluruh dunia tidak lagi bersatu di atas tali keimanan. Tetapi telah dipecah-pecahkan oleh blok sempadan negara dan juga bangsa tadi. Yang kita lihat umat Islam sampai ke hari ini masih lagi gagal untuk membentuk suatu ketumbukan umat Islam yang begitu kuat. Kita lihat bagaimana isu Palestin bagi sebahagian negara umat Islam dilihat hanya sekadar isu bangsa Palestin. Mereka tidak melihat sebagai isu negara umat Islam. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada di kalangan umat Islam tidak memandang sampai peringkat tidak memandang ini adalah sebagai isu kemanusiaan. Sedangkan di luar sana ada orang-orang bukan Islam yang melihat isu Palestin sebagai isu kemanusiaan. Kita kata bahawa kalau orang Arab, orang bukan Arab, orang yang namanya Muslim seperti kita, kalau dalam bab kemanusiaan pun mereka hilang, maka apa lagi tentang tali perhubungan iman. Maka kita kata di sini, faktor ini adalah faktor besar yang menyebabkan hari ini apabila saudara-saudara kita di Palestin dijajah, negara mereka ataupun kita kata tanah mereka semakin disempitkan, mereka dihimpit, mereka telah dipenjarakan dengan penjara tembok besar, penjara terbesar di dunia dengan pembinaan tembok itu. Apa yang berlaku ialah orang-orang yang berada di sekitar Palestin itu tidak merasainya, tidak bersimpati. Maka mereka terpaksa menanggung kesakitan demi kesakitan
sedikit demi sedikit, bahkan hari ini yang tinggal hanya sedikit tanah mereka dalam keadaan tidak mendapat pembelaan daripada saudara-saudara yang berada di sekeliling. Apa perasaan kita? Kalau contoh kita ada 5 orang adik-beradik. 5 orang adik-beradik yang masing-masing telah berjaya dengan karier masing-masing. Ini contohnya, kita diuji dengan masalah perniagaan kita yang tidak seberapa, tak boleh ke mana. Tiba-tiba saudara-saudara kita yang boleh maintain lagi pendapatan mereka tidak berasa pun nak bantu kita, bahkan anak-anak kita yang sedang kesusahan. Pasti dan pasti kita akan rasa kesempitan. Kita kalaulah jiran sebelah rumah, ataupun jiran, okey lagi. Kalaulah orang kampung sebelah tak simpati pada kita, kita kata okey sikit lah, okey lah. Tapi kalau jiran sebelah rumah, lagi-lagi saudara sendiri, kan, adik-beradik sendiri, abang kakak tidak bersimpati, tuan, apa perasaan kita masa itu? Maka kita katakan bahawa itulah yang sedang dirasai oleh saudara-saudara kita di Palestin. Apabila negara-negara sekitar, apatah lagi yang jauh, yang sekitar, yang bersebelahan pun tidak mampu untuk membantu mereka, yang kita risaukan tidak rasa simpati. Kenapa? Sejarahnya apabila empayar umat Islam telah diganyang dan dipecah-pecahkan blok kita, sehingga kita rasakan sifat ananiyah ataupun individualistik menyebabkan kita tidak rasa perlu isu Palestin ini, tidak rasa pentingnya saudara kita. Kita tidak rasa apa-apa apabila tanah umat Islam di Palestin diambil dan terus diambil, sehingga kan mereka dihimpit menjadi suatu kawasan yang sangat kecil dalam keadaan yang begitu padat dengan kawasan yang begitu sempit. Maka kita kata ini perkara yang perlu kita sedari pada hari ini, dan moga-moga kita adalah generasi yang menyedari dan akan mengembalikan kegemilangan empayar umat Islam itu. Yang kita boleh mulakan dengan menjadikan diri kita sebagai seorang Muslim, kemudian keluarga kita keluarga yang Muslim, bawa kepada negeri kita, negeri yang menitik beratkan dan juga mengamalkan cara hidup sebagai seorang Muslim, dan kita harapkan pengaruh itu akan menjadi pengajaran kepada negara-negara umat Islam yang lain, dan moga-moga satu hari nanti kita dapat menyatu padukan negara umat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Kembali kepada moderator. Baik, Masya Allah Ustaz, banyak sungguh apa yang Ustaz tadi, dan betul apa yang Ustaz kata. Sebab saya pernah melihat di sosial media dan ada yang menyatakan pendapat mereka bahawa dia tidak menyokong Palestin itu sendiri. Macam Allahu Rabbi. Boleh lagi? Sikit. Okey, sekejap Zulfikar. Okey, tunggu sekejap. Bagi stabil sikit. Pak line saya tak upah nak okey. Okey, sekali lagi Zulfikar. Baru okey sikit line saya. Okey, sekali lagi. Minta maaf. Di sosial media dan ada yang menyatakan bahawa mereka tidak support isu Palestin ini. Dan itu merupakan satu sifat yang di orang luar negara dan orang bukan Islam sendiri support Palestin dan mempunyai humanity mereka, mempunyai sifat kemanusiaan mereka sendiri. Betul tak Ustaz? Betul, insyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz atas jawapan dan penerangan sebentar tadi. Jadi saya akan beralih ke soalan seterusnya. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-120, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi maknanya Yahudi ni merupakan satu musuh ketat bagi umat Islam. Jadi saya ingin bertanyakan soalan pada Ustaz, apa ciri-ciri? Terima kasih kepada moderator. Dari sudut ciri, banyak ciri yang mungkin kita boleh ambil sedikit daripada intipati Al-Quranul Karim.
sedikit sebanyak ciri-ciri ini sebagai muhasabah pada kita. Dan juga mungkin sedikit sebanyak menjawab isu yang disebutkan oleh moderator tadi, iaitu kenapa yang tanah umat Islam dirampas tadi. Sedikit demi sedikit dan makin luas pula yang dikuasai oleh Israel ataupun Zionis ini. Ada sedikit sebanyak nak menjawab, saya nak sentuh sedikit soalan tadi sikit sebelum saya sambung kembali berkaitan soalan yang disentuh oleh moderator tadi. Iaitu apabila Yahudi ni memang jadi betul-betul Yahudi. Kan? Sebab apa tanah umat Islam makin kecil? Sebab Yahudi benar-benar jadi orang Yahudi. Kan? Dan kita pula orang Islam tidak benar-benar menjadi orang Islam seperti Al-Quran. Orang Yahudi benar-benar real menjadi Yahudi seperti diceritakan Al-Quran. Kita pula orang Islam tak menjadi real seperti mana Islam, orang Islam. Berkaitan dengan ciri-ciri orang Yahudi ini, saya tertarik dengan suatu ulasan daripada Amru Khalid. Dalam satu penulisan Amru Khalid berkaitan dengan dia pengiktibaran kisah Nabi Yusuf AS. Dalam penghuraian tentang sifat peribadi abang-abang Nabi Yusuf. Satu benda yang ditulis oleh Amru Khalid, dia kata apa? Kalau nak tengok, nak kenal orang Yahudi hari ini, tengoklah sifat abang-abang Nabi Yusuf dulu. Masa awal-awal cerita tu. Okey? Kita baca surah Yusuf, kita akan tengok banyak pengajaran. Antaranya nak kenal. Orang kata, abang-abang nak perangai orang-orang Yahudi ni. Betul-betul kita kata tadi kan, Israel ini ialah nama lain bagi Nabi Yaqub. Bani Israel ialah anak cucu Nabi Yaqub. Jadi kita tengok sikit perangai anak-anak Nabi Yaqub yang awal-awal tu cerita ingkar mereka sebelum mereka bertaubat. Antara yang disebut ialah orang Yahudi ni sentiasa berasa dizalimi. Dia suka bawa mood itu, dia rasa dizalimi. Macam saya sebut dibuat oleh Adolf Hitler, apa yang dibuat oleh Nazi kepada mereka. Mereka merasa mereka adalah kaum tertindas. Dan baru-baru ini pun kalau kita tengok, awal-awal cerita respon balas ataupun tindakan balas daripada Hamas ataupun Brigade Izzuddin Al-Qassam. Apa yang Yahudi cuba doktrinkan kepada dunia, mereka mengatakan bahawa mereka diserang oleh Izzuddin Qassam, Brigade Al-Qassam. Mereka tak bangkitkan yang mereka menyerang Masjidil Aqsa dan apa yang berlaku di perkampungan sejarah itu. Tetapi yang mereka cuba bawakan di dunia ialah mereka diserang. Segala posting-posting di Facebook oleh orang Islam seluruh dunia tentang kegejaman mereka pada Gaza cuba dipadamkan. Macam-macam yang mereka buat dengan kekuasaan mereka di media sosial pun. Yang mereka cuba bawa mood di dunia ini ialah mereka kaum tertindas. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf ini, dalam kisah Nabi Yusuf pada ayat yang ke-8, Allah Ta'ala berfirman, إِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. Mereka luahkan. Masa mereka bermesyuarat sama-sama mereka, abang-abang Nabi Yusuf kata apa? Ayah kita ni, kalau kita tengok kan, mereka kata apa? Yusuf dengan adik dia, kan, ataupun nama masyhurnya Bunyamin, lebih dikasihi oleh ayah kita berbanding dengan diri kita. Jadi masa itu abang-abang Nabi Yusuf pernah berbincang dan mereka bawa mood apa? Mereka rasa dizalimi. Dan kita kata apa? Kata Amru Khalid, itulah juga perangai orang Yahudi hari ini. Mereka cuba bawa perasaan dan cuba meniupkan ataupun juga doktrin dunia bahawa mereka adalah kaum tertindas. Mereka kaum yang dizalimi. Walhal terang-terangan mereka menindas saudara kita di Gaza, di Palestin dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, antara sifat mereka ialah mempunyai perasaan dengki dan kebencian yang keterlaluan. Dengki yang keterlaluan. Sebab itu, dalam mesyuarat abang-abang Nabi Yusuf tadi, tiba-tiba boleh keluar ideal di kalangan mereka, uqtulu Yusuf. Sampai peringkat apa? Kedengkian ni sampai peringkat bunuhlah Yusuf. Kan? Kemudian Allah Ta'ala takdirkan Nabi Yusuf terselamat bila ada di kalangan mereka ni bagi ideal. Kan? Di kalangan mereka kata jangan bunuh Yusuf. La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Kan? Jangan bunuh Yusuf. Campaklah dia dalam perigi. Supaya terpisah Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub AS. Semua ini timbul bermula daripada penyakit apa? Hasad dengki. Dan kita kata orang Yahudi ini mempunyai penyakit hasad dengki yang melampau sampai peringkat mereka sanggup buat benda yang di luar kemanusiaan.
Yang ketiga, mereka ini perangai orang Yahudi berani membunuh. Kan, berani membunuh. Kalau tadi mereka boleh sanggup bagi ideal bunuh Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Adik-beradik mereka sendiri. Walaupun kita kata adik-beradik tiri. Tapi sebenarnya pada asalnya dalam konteks itu. Tapi boleh berani keluar ideal membunuh. Bahkan kita lihat pandangan sebahagian ulama mengaitkan bahawa dalam sejarah ada di kalangan nabi-nabi yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Banyak kisah nabi-nabi. Contohnya ada pandang sisi yang menyatakan Nabi Yahya yang dibunuh juga oleh pelampau-pelampau daripada keturunan Bani Israel sendiri. Jadi Nabi Isa AS cuba nak dibunuh oleh golongan Bani Israel Yahudi laknatullah ini. Kemudiannya yang seterusnya, penyakit ataupun perangai mereka yang seterusnya, mereka ini bengis dan biadab termasuklah terhadap para nabi. Yang tadilah contohnya ada yang membunuh. Bahkan ayah mereka sendiri. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 tadi, kan, mereka sembang sama-sama mereka protes terhadap ayah mereka, yakni Nabi Yaqub. Kan? إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Mereka kata apa? Ayah kita ini berada dalam kekeliruan yang nyata. Ini antara kemelampauan ataupun penyakit mereka. Yang seterusnya, yang kelima, berbohong dan menyembunyikan kenyataan. Dalam kisah abang-abang Nabi Yusuf dulu, apa yang mereka bohong? Mereka kata Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Kan? Walhal logik ke tidak? Mereka kata dimakan oleh serigala, mereka bawa balik baju yang dilumur darah palsu. Logik ke tidak? Serigala ni binatang yang ganas. Ada darah tapi baju tak koyak. Baiknya serigala tu, dia tangkap, dia sembelih dulu ke dia makan ke atas darah, kemudian dia buka baju letak tepi? Adakah begitu? Jadi menipu tapi terkantoi. Dan itulah juga yang berlaku pada Yahudi hari ini. Banyak menipu dan banyak sekali penipuan mereka yang kantoi di dunia. Tetapi Yahudi tetap Yahudi, Zionis tetap Zionis. Mereka tetap juga menipu, cuba nak menipu dunia kerana penyakit dan juga hasad yang terlalu teruk dalam hati mereka. Itu sedikit sebanyak penyakit-penyakit ataupun perangai-perangai orang Yahudi yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Dan mungkin kalau ada masa nanti kita akan sentuh tentang bagaimana kisah Allah Ta'ala cerita sebagaimana disebut dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7. Kalau kita buka surah Al-Isra ayat 4 hingga ayat ke-7, kita akan tengok Allah Ta'ala sebut bahawa Bani Israel melakukan kerosakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali. Yang pasti mereka adalah kaum yang suka melakukan kerosakan di atas muka bumi sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Cuma masalah kita ialah Yahudi hari ini memang benar-benar jadi Yahudi yang real seperti dicerita dalam Al-Quran. Tapi kita pula orang Islam yang tak jadi orang Islam yang real, yang sepatutnya yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Wallahualam, kembali pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang telah diberikan. Banyak yang saya dapat tentang perangai-perangai Yahudi ni. Antaranya yang berlaku dekat Israel pun sudah dizalimi, dan dia cuba nak rasa dizalimi tu, dia memonopolikan media. Kononnya dia attack, tapi sebenarnya tak, dia attack dulu, macam tu. Dan ada yang cuba merakam dirinya rasa takut dengan roket, kononnya macam tu. Dia cuba nak memonopolikan dunia tapi dah kantoi. Itu apa yang Ustaz katakan tadi. Betul Ustaz. Jadi kita akan beralih ke soalan yang keempat pada Ustaz pada malam ini. Jadi sebagai umat Islam, kita memang rasa simpati dan juga rasa sedih terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestin, ditindas, dibunuh, diseksa. Jadi dan kita memang ada rasa nak menolong mereka. Dan di situasi sekarang ni Ustaz, kita berada di negara kita sendiri dan nak ke sana memang susah dan tidak boleh kerana dengan PKP lagi, dengan COVID lagi kan. So Ustaz, apakah bantuan-bantuan yang kita boleh lakukan buat dan berikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin dalam menentang Israel ini Ustaz? Silakan.
Okay, terima kasih moderator. Tadi moderator kata nak pergi ke sana tak boleh sebab COVID kan. Kalau lepas COVID apakah kita akan pergi atau bagaimana? Contohnya kan. Ah, Itu ah, pun satu isu. Berkaitan dengan pergi ke Palestin. Saya dah pergi. Tapi balik pada tu saya terbaca tentang pandangan ulama berkaitan dengan apakah wajar hari ini kita pergi ke Palestin dalam keadaan yang menguasai pada ketika ini ialah Israel. Jadi ada pandang sisi yang berat mengatakan hari ini belum lagi perlu pergi. Kerana orang yang pergi dilihat sedikit sebanyak telah membantu ekonomi orang-orang Zionis yang sedang melakukan kezaliman kepada orang Islam. Bahkan itu juga pandangan yang mungkin dipersetujui oleh sebahagian saudara-saudara kita di Gaza contohnya. Jadi dalam keadaan kalau ikutnya saudara-saudara kita di Palestin itu sendiri pun tak pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Saya ingat lagi, saya nak kata terjebak, bukanlah terjebak, ada rezeki, entah dapat peluang macam mana sampai ke Palestin masa itu. Ada rombongan dijemput pergi sekali. Jadi saya pergi. Dan bila di hotel di Baitul Laham masa itu, kita sembang dengan pekerja hotel, saudara kita Palestin. Dan dia meluahkan betapa sedihnya dia. Dia sendiri pun belum sampai ke Masjid Al-Aqsa. Bahkan dia lebih dekat. Kenapa? Kerana tekanan daripada penguasaan Zionis menghalang anak-anak muda, bahkan orang Palestin sendiri, pada Gaza sendiri, untuk masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa. Yang boleh masuk kebanyakannya adalah orang-orang tua, bahkan pelancong-pelancong luar. Dan dikatakan bahawa pelancong luar pun sebenarnya telah diprogramkan oleh orang Yahudi. Mereka dah buat dah supaya pergi ke tempat-tempat yang nampak macam tak ada masalah pun orang Yahudi, tak ada masalah pun Zionis tak kejam pun. Persepsi tu yang mereka nak pelancong pergi dan bawa balik. Sehingga kan mengatakan, ada cerita tentang orang Yahudi jahat. Tak betul lah mereka nak begitu. Bahkan sedikit sebanyak memberi kesan, menambah kesan ekonomi kepada mereka. Itu pandang sisi yang mengatakan belum perlu pergi. Cuma kita doakan, ya Allah, cepatlah hancurlah Zionis ni. Kami nak pergi ke Masjidil Aqsa. Doakan insyaAllah. Okey. Apa yang boleh kita buat dalam keadaan kita di Malaysia? PKP pula disebut oleh moderator tadi. Antaranya sebagaimana kempen-kempen di luar sana, hari ini kita kena memberi. Kalau apa yang kita ada derma dari sudut kewangan, sedikit sebanyak, tanda ingatan kita pada saudara kita di Palestin. Bayangkan saudara-saudara kita hari ini ditindas semata-mata mempertahankan sesuatu yang bukan hanya sekadar milik mereka, tetapi milik umat Islam sedunia, iaitu tanah Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa. Tetapi mereka menjadi mangsa, mereka kehilangan nyawa, kehilangan rumah, mempertahankan perkara itu. Jadi kita kata sampai masanya kita kena tolong balik mereka, bina rumah mereka, bina pendidikan mereka, bina hospital mereka yang mereka tak mampu untuk bina sendiri tanpa bantuan daripada kita. Jadi kita kata berilah walaupun sedikit. Jangan kita kata alah RM1 tak ada berkesan. Jangan. Kenapa? Pernah berlaku dalam peristiwa perang Tabuk, ialah peperangan yang Nabi sangat-sangat mengajak sahabat-sahabat infak. Apa yang berlaku pada ketika itu? Perangai penyakit orang munafik. Orang munafik dia buat provokasi. Ada di kalangan orang-orang Islam berderma banyak, dia kata, tu nak riak lah tu. Kan? Ada saudara saya kita yang tak mampu, hanya mampu memberi beberapa tamar saja. Orang munafik kata apa? Allah tak perlukan, sikit sangat sumbangan kamu ni. Ada je provokasi-provokasi nak memperkecil-kecilkan berkaitan dengan derma dan juga infak. Yang pasti kita jangan perkecilkan. Ada sikit, bagi sikit. Ada banyak, bagi banyak. Jadi itu yang kita mampu, silakan. Bagilah kepada mereka yang kita yakini agar benar-benar sumbangan kita sampai. Bagi kita nak kena berhati-hati juga dengan skamer hari ni kan. Banyak skamer-skamer Palestin ambil kesempatan ni. Tapi kita kata apa, cari tempat-tempat yang kita percayai, insya-Allah kita sampaikan sumbangan. Kalau hari ni yang tengah famous, saudara Nadir An-Nuri kan, sahabat saya, orang Bangi, duduk di Bangi, kemudian belajar di UM, kemudian dia pergi ke Gaza, belajar di Gaza, kahwin dengan orang Gaza, dan hari ini satu-satu rakyat Malaysia yang berada di Gaza. Yang ni mungkin kita boleh bantu support dia untuk support saudara-saudara kita di Palestin. Mereka sakit kerana mempertahankan sesuatu yang sebenarnya milik kita bersama. Sampai masanya kita pun kena menumpang memberi sesuatu di sebalik pengorbanan mereka. Yang keduanya, jangan sampai lupa doa kepada saudara-saudara kita di Palestin.
Dan kita harap doa kita tidak bermusim. Jangan hanya sekadar seminggu, dua, sebulan, dua ini saja. Tapi doa yang berterusan. Cuba kita tanya diri kita. Kita ni setiap hari doa tak kepada orang Islam yang lain? Yang kita minta apa? Pointer bagus. Tak ada masalah pun. Yang kita minta apa? Dapat pasangan yang bagus. Zurat keturunan yang bagus. Kerja yang bagus. Kan? Dapat makan makanan yang bagus. Allowance yang besar. Kita minta untuk diri kita. Apakah dalam doa kita pernah kita selitkan untuk saudara-saudara Muslim kita yang lain? Termasuklah saudara kita di Palestin. Kan? Ada jugalah doa daripada Tok Khatib, Allahumma ghfir muslimin wal muslimat. Itu pun kalau tak tertidur. Kan? Kalau tidur, terlepas itu ialah doa kepada orang Islam. Kan? Itu pun kadang tak spesifik kepada orang Palestin. Tapi itu saja. Tambah sekarang PKP tak boleh sembahyang Jumaat pula. Pakai tak adalah doa kita kepada orang-orang Islam yang lain. Jadi kita nak kena kembali, kena hidupkan doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestin, iringi mereka dengan doa. Moga Allah permudahkan urusan mereka, mereka mencapai kemenangan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, manfaatkan media sosial. Baru-baru ni kita nampak bagaimana kesan. Tahniah kepada netizen Malaysia. Kan, sebelum ni netizen Malaysia banyak mungkin terlibat dengan benda-benda yang lain yang merapu. Tapi alhamdulillah baru-baru ni ramai yang ambil kesedaran tentang Palestin. Walaupun kadang-kadang yang berucap dalam video pendek tu warna rambut dia macam-macam color, tapi bagi kesedaran tentang Palestin, kan, melaknat Yahudi dan sebagainya. Kita kata ni mesti nak cari pengaruh, nak naik dia punya channel ni. Tak kira lah niat dia tu nombor 2. Tapi alhamdulillah kita nampak sedikit sebanyak ada kesan dan saudara-saudara kita benar-benar memanfaatkan media sosial. So teruskan manfaat media sosial, paling tidak kempen kesedaran, kan, dan boleh buat apa-apa yang perlu untuk memastikan isu Palestin jangan dibiarkan menjadi isu penduduk Palestin, tetapi isu bersama umat Islam. Yang seterusnya, boykot. Orang selalu, kadang-kadang orang peleceh boykot ni. Bila musim orang kata, boykot bermusim lah tu. Kan? Alah sekejap je tu, esok buat pula. Tak apalah, kita kata hari ni kita sedar kita buat, tapi kita doakan moga-moga boykot kita kepada mereka-mereka ataupun barang-barangan yang telah memberi manfaat kepada Zionis, moga-moga kita diberi kekuatan untuk meninggalkan, kan, semaksimumnya mungkin. Moga-moga ini sebagai salah satu usaha kecilkan kekuatan Yahudi secara tidak langsung meringankan urusan saudara kita di Palestin. Yang seterusnya kita kata apa? Kita sendiri, jati diri kita, jadilah Muslim yang benar-benar Muslim seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Jangan hanya biar Yahudi saja menjadi real Yahudi sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, tapi kita pun kena jadi real Muslim. Kemudiannya, apa yang perlu kita buat sebagai ahli-ahli rakan siswa jadi RSY, kita kena ajak orang lain, dakwah orang lain, tiup kesedaran tentang isu Palestin. Okey, masuk balik. Minta maaf sangkut lagi. Okay. Tentang jarum-jarum Yahudi. Tadi moderator sebut tentang ayat Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kan? Selama-lama Yahudi Nasrani ini tak akan redha sehinggalah kita ikut apa yang mereka nak. Okey, yang sebenar. Jadi ini yang kita nak kena hati-hati. Jadi kita kena ada kempen kesedaran dan juga dakwah. Rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, siswa yang lain, hati-hati dengan jarum Yahudi. Cuma jangan melampau. Jangan melampau ni maksudnya apa? Saya ni kurang berkenan sikit dengan mereka-mereka yang beriman dengan teori konspirasi.
Orang yang beriman dengan teori konspirasi ni kadang-kadang melampau. Yang tak melampau, okey. Yang melampau ni, kadang-kadang Yahudi tak buat lagi, dia dah kata Yahudi buat. Contoh kan. Lepas tu duk kempen pula anti-vaksin. Kan. Orang Israel pun pakai vaksin tu. Kan. Kita pula kan. Jadi melampau. So jangan terlibat dengan tim melampau inilah. Moga-moga kita buat apa yang kita mampu, sekadar apa yang kita boleh laksanakan. Paling tidak kita kata apa, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, kembali pada moderator, wallahualam. Terima kasih Ustaz atas kaedah yang diberikan sebentar tadi. Jadi hadirin dan hadirat, kalau tak boleh buat semua, buat satu. So kita ambil manfaatkan media sosial. So kita sebarkan benda yang baik-baik. Sebarkan dan juga jadi keyboard warrior. Kita lawan balik Israel melalui media sosial. Biar jadi Israel Qoya. Itu hashtag yang kita gunakan sekarang ni. Betul tak Ustaz? Jadi saya akan beralih ke soalan yang terakhir. Jadi soalan saya yang terakhir berbunyi, kalau kita lihat daripada perjuangan rakyat Palestin, saudara-saudara kita di sana, dan isu Palestin yang berlaku dari dulu sampai sekarang, jadi apakah pengajaran dan juga hikmah yang boleh kita ambil daripada rakyat Palestin dan juga isu Palestin sendiri? Silakan Ustaz. Terima kasih moderator. Dari sudut satu kredit yang perlu kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestin, Masya Allah, mereka dikelilingi dengan pelbagai ancaman dan kerosakan. Tetapi kita respect sebab apa, mereka masih boleh bertahan. Masya Allah, respect sangat sebab mereka boleh bertahan. Bayangkan, Gaza yang tidak seberapa luas itu masih boleh bertahan sampai hari ini dengan segala kecanggihan Yahudi laknatullah itu. Mereka boleh bertahan. Jadi kita tengok apa yang mampu dilakukan oleh saudara-saudara kita daripada Brigade Izzuddin Qassam contohnya. Baru-baru ini mereka melancarkan roket Ayash 250. Satu nama tokoh mereka yang pernah syahid. Ya, nama itu diabadikan oleh Ustaz Akram Ikrami baru masuk tadi. Di bawah nama anak dia Ayash kan. Jadi kita kata apa, walaupun dalam keadaan kesempitan dan kekangan yang pelbagai, tetapi respect kita, mereka boleh bangkit dan masih boleh bertahan sampai ke hari ini. Kita rasa-rasa kalau duduk tempat mereka barangkali ramai dah yang surrender, lari dan sebagainya. Tapi mereka masih boleh bertahan. Dan kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka. Pada masa yang sama, kita, mereka dan seluruh dunia mesti buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak dapat tidak, kita sendiri perlu kembali menjadi Muslim yang sebenarnya. Selalu sebelum-sebelum ini dilaungkan. Dia kata apa, orang Yahudi takkan takut pada orang Islam selagi mana solat subuh berjemaah tidak seperti solat Jumaat. Kan? Jadi ada orang buat lawak, dia kata sekarang subuh dengan sembahyang Jumaat dah sama dah, semua tak boleh pergi masjid. Itu main-main kan. Kita nak ceritanya ialah kita nak kena kembali menjadi Muslim yang sebenar, kerana inilah yang ditakuti oleh orang Yahudi sebenarnya. Kan? Sebab itu kita kata kita nak kena kembali menjadikan Al-Quran sebagai panduan, menjadikan cara hidup Muslim itu lari daripada apa yang disebutkan oleh moderator dalam soalan keempat tadi, berkaitan dengan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Menyebut tentang orang Yahudi, Nasrani tidak akan redha sehinggalah kita ikut mereka. Jadi kita kena buat benda yang mereka tak suka, mereka tidak redai. Jadi pada masa yang sama, mari kita menyedari hakikat perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka yang perlu kita ikuti dan perlu kita jadi sedemikian. Contohnya, ada sebuah riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya nak test dulu apakah masih lagi boleh ataupun terganggu lagi line internet. Sekejap. Okey, boleh lagi moderator? Minta maaf kalau ada gangguan lagi. Mengajak diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian menghayati ada suatu yang pernah disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW memberi gambaran
Ahlul Kitab tidak dengki kepada kita. Sebagaimana dengkinya mereka terhadap 3 perkara. Maksudnya mereka dengki pada kita banyak. Tapi ada 3 benda yang paling mereka dengki, kata Nabi SAW. Antaranya ialah, iaitu peralihan kiblat umat Islam daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Yang keduanya ialah hari Jumaat yang Allah Ta'ala jadikan baik untuk kita, tidak untuk mereka. Ini yang benda yang mereka dengki. Dan yang ketiganya ialah, yang mereka dengkikan ialah ucapan amin kita di belakang imam. Dengan arti kata lain, solat jamaah. So hari ini okeylah PKP, tak boleh pergi masjid, sedih. Tapi esok ketika mana untuk pergi ke masjid ini, kita harapkan kita ahli-ahli RSY ialah orang yang berada di saf hadapan masjid. Kita kata kita tak suka pada Yahudi, kan? Takbir bukan main kuat, lepas tu esok okok macam tu. Tak jadi. Kan? Kita kata kita tak suka pada Yahudi, kita kena jadi Muslim yang benar-benar yang melaksanakan tuntutan sebagai seorang Muslim. Termasuklah solat jemaah tadi. Kan? Hari itu masa awal PKP, ramai orang marah tak boleh pergi masjid. Kemudian semasa dilonggarkan, kemudiannya kes dah turun, masjid dibuka, ramai pula tutup balik. Ramai bising balik. Esok semasa masjid dibuka, apakah kita nak kembali ke masjid? Ini suatu cabaran yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Seterusnya, saya nak menyentuh tentang tadi saya ada sebut bagaimana sifat orang Yahudi yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Contohnya kita boleh hayati ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Allah Ta'ala sebut bahawa Bani Israel akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Dan setiap kali mereka melakukan kerosakan, Allah Ta'ala membalas kerosakan tersebut. Allah Ta'ala hancurkan mereka. Okey. Cumanya ulama' berbeza pandangan. Bilakah kerosakan itu? Kalau kita buka tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir terdahulu, kita akan jumpa pandangan ulama' mengatakan kerosakan yang berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kerosakan itu Allah Ta'ala dah balas dah. Okey, itu satu pandang sisi. Saya tertarik dengan pandangan mufassirin contemporary. Kalau tak silap, Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam membahaskan ayat ini, di mana dia lebih cenderung mengatakan bahawa 2 kali kerosakan itu ialah kerosakan yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan kemudiannya. Maksudnya bermula pada zaman Nabi SAW. Jadi kerosakan yang pertama ini dikaitkan dengan kisah-kisah, contohnya orang Yahudi cabut perjanjian dengan Nabi. Dan dalam perang Khandaq kan, perang Ahzab yang dibincangkan masa bulan Syawal ini, kan yang kita sebut Wahazamal Ahzab Wahdah tu. Okey, ada cerita orang Yahudi yang menjadi pencetus kepada perang Ahzab. Bahkan tengah semarak datangnya rombongan musuh, mereka hasut pula Yahudi Bani Quraidah sehingga Yahudi Bani Quraidah mencabut perjanjian untuk mempertahankan Madinah. Banyak lagi kerosakan-kerosakan yang lainnya dibuat. Mereka cuba nak bunuh Nabi SAW. Kan? Macam-macam lagi. Dan apa yang berlaku pada zaman Nabi, mereka buat kerosakan dan Allah Ta'ala telah hancurkan kerosakan itu. Sehingga berlakunya peristiwa-peristiwa, contohnya kita lihat pengusiran Yahudi Bani Nadir, dan kemuncak yang menjadi sejarah hitam umat Yahudi ini pada zaman Nabi yang sampai hari ini mereka terkenang, iaitu Perang Khaybar. Perang Khaybar, Yahudi menjadi kaum pada ketika itu, pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Kan, mereka dihalau daripada satu kubu-kubu yang lain. Sampai hari ini, kalau ada demonstrasi tentang Palestin, antara slogan yang dilaungkan, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Kan? Mereka mengingatkan, wahai orang Yahudi, ingatlah peristiwa perang Khaybar. Jadi, poinnya di situ dalam perbahasan itu, kerosakan yang pertama berlaku pada zaman Nabi, dan Nabi dengan para sahabat ialah golongan yang pernah mengalahkan mereka, dan berlakulah kehancuran mereka kali yang pertama. Mereka diusir ke sana ke sini. Kemudiannya, okey, kita kata yang seterusnya. Apa yang berlaku ialah, apakah kerosakan yang kedua? Bagaimanakah kerosakan kali yang kedua?
Jadi kata mufassirin, ada ahli tafsir kata kerosakan yang kedua itu ialah kerosakan yang sedang berlaku sampai hari ini. Kejahatan Yahudi yang berlaku sampai ke hari ini. Cumanya kita kena yakin, kan, sampaian Allah Ta'ala akan kalahkan mereka, hancurkan mereka. Cuma kata ulama, syaratnya ialah bilakah akan berlakunya kekalahan orang Yahudi ini? Sampai masanya. Cuma syaratnya golongan yang akan mengalahkan mereka ialah golongan yang seperti mana yang pernah mengalahkan mereka kali yang pertama. Iaitu golongan itu mesti mencontohi Nabi dan juga para sahabat. Mencontohi cara hidup Nabi dan juga para sahabat. Sebab itu Brigade Izzuddin Qassam pun nak jadi Brigade Al-Qassam ni syaratnya ketat. Itu cara mereka yang mereka buat. Adapun kita sebagai umat Islam seluruh dunia, kita mesti kembali menjadi Muslim yang sebenar-benarnya, yang mencontohi golongan yang pertama yang pernah mengalahkan Yahudi satu ketika dahulu zaman Nabi, iaitu mencontohi Nabi dan juga para sahabat. Yang disebut para sahabat ini, ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ard, seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Sebab apa? Mereka baca Quran dan mereka implementasikan Al-Quran. Kita hari ini walaupun di Malaysia dan implementasikan Al-Quran, maka pada saat itu barulah Yahudi benar-benar takutkan kita. Inilah benda yang mereka tak suka, kita kena buat benda yang mereka tak suka, iaitu jadilah Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. Dan kita harapkan isu Palestin tidak hanya menjadi isu bermusim, tetapi kita akan sentiasa bersama dengan saudara-saudara di Palestin sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya bagi balik kepada moderator. Dan hikmah yang telah diberikan. So marilah sama-sama kita support, jangan anggap isu Palestin sebagai isu yang bermusim, sentiasa mendoakan, memberi bantuan, sentiasa support dan memberikan apa-apa bantuan yang insya-Allah. Jadi boleh ke sebab kita ada dah penghujung, jadi ada beberapa soalan daripada penonton dan di soalan tu agak sama. So Ustaz boleh ke saya berikan soalan Ustaz? Okey. Jadi soalannya daripada YB Afiq dan Khairi Azwan. Kedua soalannya agak sama. Jadi soalannya ialah apa itu Yahudi Ortodoks dan adakah kita boleh percaya? Terima kasih. Saya terus jawab dua-dua sekali boleh ke? Boleh insya-Allah. Okey. Responan bukan kata jawab. Saya tak mampu jawab. Okey, poinnya yang pertama, jenis saya ni kalau saya tak boleh jawab, saya kata saya tak boleh jawab lah. Dari sudut mazhab dalam Yahudi ni, saya minta maaf, saya kurang menguasai, saya tak kuasai. Cuma respon saya, baru-baru ni pun ada lagi orang share, dia kata adalah kelompok lain ni, darah ni, ada yang kata Zionis hari ini ni bukan sebenarnya keturunan Bani Israel, mereka ini Ya'juj dan juga Ma'juj. Saya kurang kuasai benda demikian. Cuma yang kita nak sebut di sini ialah ada yang kata adakah mereka benar bersama dengan perjuangan Palestin. Okey, Yahudi berada dalam negara-negara lain pun masih banyak sebenarnya, dan tidak semua Yahudi yang bersetuju dengan tindakan Zionis. Apa yang kekejaman yang berlaku pada hari ini ialah tindakan Zionis, satu kelompok sebahagian daripada Yahudi, dan kita kata tidak semua orang Yahudi yang berpendirian sama dengan mereka. Sebab itu apabila mereka yang mula mencetuskan isu, ramai di kalangan orang-orang Yahudi sendiri yang marah, kan? Kenapa? Kerana tindakan mereka tadi telah mengundang ribuan roket daripada Brigade Izzuddin Al-Qassam. Mereka yang mulakan provokasi. Jadi kita kata bahawa tidak semua Yahudi yang bersetuju dengan tindakan Zionis. Okey, kenapa kita tak boleh bunuh dia orang? Kita ni tak boleh bunuh siapa-siapa pun kalau orang tu tak menentang agama kita secara terang-terangan. Okey, berkaitan dengan Bani Israel, berkaitan dengan Bani Israel, hukum contohnya. Kalau sahabat-sahabat sekalian buka surah Al-Ma'idah, muka surat yang kedua itu ada isu tentang apa? Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat, dan seterusnya. Mereka tanya tentang apa yang halal untuk mereka.
Jadi adalah kaitan-kaitan tentang sembelihan orang Ahlul Kitab boleh dimakan oleh orang Islam dan kita orang Islam boleh berkahwin dengan Ahlul Kitab. Cuma perinciannya detail lah. Jangan duk kalut-kalut nak pergi kahwin dengan Yahudi pula kan. Banyak perinciannya. Cuma kita nak kata tidak semua di kalangan Yahudi ini seperti Zionis itu. Bahkan kita kata dalam sejarah zaman Nabi SAW ada di kalangan Yahudi-Yahudi yang tidak melampau, bahkan kemudiannya mereka meluk Islam, cuma tak ramai. Tidak ramai. Jadi sebab itu ada sahabat-sahabat seperti kita kata Abdullah bin Salam. Ini antara contoh keturunan Bani Israel yang kita kata mereka ini tidak melampau dan kemudiannya mereka boleh memeluk Islam, mengakui kenabian Nabi SAW. Cuma jumlah mereka tidak ramai. Yang pasti kita kata apa, kita tetap kena berhati-hati dengan orang Yahudi. Sebagaimana Allah peringatkan kita tadi yang disebut oleh moderator tadi, ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita tetap kena hati-hati dengan orang Yahudi tadi. Terima kasih Ustaz atas jawapan pada peserta tadi. Mohon maaf pada peserta kerana kita sudah hujung program dan masa amat mencemburi kita. Jadi sebelum kita tutup majlis, saya ingin Ustaz berikan sedikit kata-kata harapan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Besar harapan saya untuk diri saya dan kita bersama. Jom sama-sama kita muhasabah di sebalik isu Palestin ini. Moga-moga peristiwa yang ini menjadi pengiktibaran pada kita. Antaranya ialah kita kena pecahkan tembok di antara kita. Kan? Paling tidak ni kita kata asabiah ikut asal keturunan. Hang ni Jawa, aku tak Jawa, aku orang utara lah. Orang utara bergaduh orang Kelantan pula. Orang Kelantan kata, oh ni bukan set kita ni kan. Jadi kita pula gaduh pula dengan orang Melaka. Orang Melaka cakap begitu begini. Jadi kita kena buang tembok-tembok ini. Dan marilah kita kembali menjadi Muslim yang sebenar-benar dicerita dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita kata dalam kes isu Palestin ini, besar harapan kita agar dunia Islam kembali menjadi seperti mana generasi Nabi dan juga para sahabat. Misalnya di penghujung surah Al-Fath, Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kan? Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Adapun asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir yang ingkar dan juga pada masa yang sama berkasih sayang sesama Muslim. Jadi walaupun berbeza bangsa, keturunan, warna kulit, bahasa, saudara-saudara kita yang sedang ditindas di Palestin, itulah saudara seakidah kita. Walaupun jauh tak pernah jumpa, tetapi kita kena merasai kesakitan yang mereka sedang rasai hari ini. Jadi jom sama-sama kita bangkit bersama dengan Palestin, membantu apa yang boleh kita bantu dan jangan tinggalkan mereka dengan liar risuai, mesti berusaha menjadi Muslim terbaik dan moga-moga dakwah kita, gerakan kita menyedarkan umat tentang keislaman yang sebenar itu sebagai salah satu usaha mengembalikan kekuatan jati diri umat Islam. Wallahu a'lam, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Yang baik pada Allah, yang buruk, yang lemah, yang kurang adalah kelemahan diri saya sendiri. Termasuk tadi masalah lain terputus tadi. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Moga-moga ada sedikit sebanyak penambahbaikan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas harapan yang telah diberikan. Jadi saya ingatkan pada para hadirin dan hadirat untuk buat sediakan selai kertas dan pen atau pen marker untuk tulis hashtag stand Palestin ataupun RSW Palestin untuk digunakan untuk sesi bergambar sebentar sahaja lagi. Jadi kita akan beralih ke seterusnya, iaitu saya ingin minta pada Ustaz untuk bacaan doa penutup saudara-saudara kita di Palestin untuk memohon keselamatan dari kemudian. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Uh, di ruangan chat terdapat borang kehadiran, jadi kita boleh klik link tu untuk isi borang pendaftaran tu. Baik, terima kasih. Borang kehadiran. Baik, insyaAllah. Jadi kita sudah berada di penghujung program. Jadi saya ingin minta jasa baik para hadirin dan hadirat untuk buka kamera dekat hashtag Stand with Palestine dan juga hashtag RSL Palestine di selai kertas, sama-sama kita bersuah foto. Jadi untuk sesi bergambar, saya akan serahkan kepada saudari Aini. Silakan Aini. Okey, semua dah boleh buka kamera ya. Okey, lagi boleh buka lagi. Dah ke? Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap ya. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Aini. Jadi akhir kata daripada saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Idris kerana sudi meluangkan masa pada malam ini hadir ke program kami menjadi panel, dan atas segala ilmu baru, nasihat, hikmah pengajaran dan juga peristiwa dan juga cerita yang Ustaz pernah melalui pengalaman Ustaz di Palestin. Ustaz, mohon maaf dari diri saya Ustaz jika mempunyai kesalahan bahasa pun dari saya juga Ustaz. Jadi mohon maaf dari diri saya juga. Jadi terima kasih kepada Ustaz atas hadir pada malam ini, dan saya tidak lupa juga pada para hadirat sekalian, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda semua pada malam ini. InsyaAllah apa yang kita dapat daripada program pada malam ini boleh jadi manfaat pada diri kita dan juga ilmu baru pada kita, dan anda boleh sebarkan pada rakan-rakan anda sekalian. Jadi borang kehadiran yang telah diberikan di ruangan chat, anda boleh tekan link tu dan isi. Dan itu saja daripada diri saya dan juga daripada pihak AJK daripada RSY untuk program pada malam ini. InsyaAllah kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. Jadi saya sudah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Beli bersurai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.